umuri dunia waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah, waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Ramli, Ibu Azimah, Ibu Maimunah. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita. Waalaikumsalam Ibu Bahari. Surah Abasa bermula ayat yang ke-14. 14. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Sadaqallahul azim. Ibu ayah, kita ayat 13 dah bincang dah hari tu. Terus ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ini masih lagi menceritakan sifat Al-Quran itu macam mana. Fi suhufin mukarramah. Al-Quran itu adalah fi pada suhuf. Suhuf kita dah bincang hari itu. Suhuf adalah jamak daripada suhaifah. Suhaifah maksudnya lembaran. Suhuf lembaran-lembaran. Mukarramah yang dimuliakan. Kalimah mukarramah daripada kaf ra mim. Kaf ra mim ada makna mulia. Mukarramah adalah isim maf'ul daripada karrama yukarrimu. Isim maf'ulnya mukarram. Biasa tak dengan nama Mukarram yang dimuliakan. Biasa nama sultan lah. Ada gelaran dia Al-Mukarram kan, yang dimuliakan. Tapi di sini dibaca Mukarramah dengan ta marbutah kerana kalimah suhuf itu jamak taksir, maka dia dikira muannas. Terutama jamak taksir yang untuk benda tidak berakal, dia dikira muannas. Maka disifatkan juga dengan kalimah Mukarramah muannas. Boleh Bu? Terus untuk hari ini marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi rafa'a. Kita ada fi'il madhi rafa'a, mudhari'nya yarfa'u. Rafa'a yarfa'u. Apa dia makna rafa'a yarfa'u Ibu ayah? Rafa'a yarfa'u maksudnya angkat. Maksudnya angkat. Okey. Bila angkat ke bawah kan angkat ke atas. Angkat ke atas lah. Angkat ke atas. Jadi, Ibu tengok ya. Ibu nak tanya Ibu ayah, rafa'a ni sulasi mujarrad kan? Sulasi mujarrad, 3 huruf semata-mata. Kalau sulasi mujarrad, isim fa'ilnya jadi macam mana? Rafa'a ni bagaimana jadi isim fa'il? Cuba tulis. Dalam Arab pun tak apa.
Bagaimana isim fa'il kepada rafa'a? Rafa'a yarfa'u. Bagaimana isim fa'il kepada rafa'a? Macam mana, Ibu? Rafa'a, rafi', rafi', rafi'. Tulis boyah kan? Rafi'. Ra alif fa'il atau wazan fa'il. Betul Ibu Asimah, rafi'un. Macam Ibu Faris tulis ya, rafi' gitu ya. Sekejap. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? Macam almarhum Tuan Guru Haji Rifa'i. Haji Rifa'i itu rifa' itu dari masdar. Rifa' itu masdar. Rafa'a yarfa'u rifa'an. Okey? Rifa'an, tak apa Ibu silap tak apa. Kalau isim fa'il rafi'. Kadang-kadang kita dengar nama orang Rifa'. Rifa'i macam almarhum Tuan Guru Haji Rifa'i. Tapi kalau namanya rafi'i, kalau rafi' itu adalah isim fa'il. Rafi'. Kalau rifa' itu masdar. Okey? Jadi Ibu ayah, rafa'a isim fa'ilnya rafi' atau wazan fa'il. Kalau isim maf'ul atau wazan apa Ibu? Kalau sulasi mujarrad isim maf'ul atau wazan maf'ul juga. Maka kalau rafa'a bagaimana isim maf'ulnya Ibu? Rafa'a bagaimana sebut isim maf'ulnya? Contoh. Apa ya? Kalau kataba, betul Ibu, marfu', betul Ibu ya, marfu'. Tak payah saya sebut. Ibu dah tulis dah marfu' ya. Marfu'. Tapi di sini marfu' ke marfu'ah? Di sini muannas. Kenapa di sini marfu'ah Ibu ya? Kenapa muannas? Kenapa dibaca marfu'ah dengan muannas? Kenapa? Tu nak bagi tahu tu. Okey, ayat sebelumnya Allah sebut sifat Quran ini suhufin mukarramah. Quran ini berada pada suhuf, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Lagi apa lagi sifat lembaran itu? Marfu'atin. Jadi marfu'atin adalah sifat kepada kalimah suhuf tadi, lembaran-lembaran. Yang pertama sifat lembaran itu mukarramah, dimuliakan. Apa sifat dia lagi? Marfu'ah, diangkat. Rafa'ah tadi angkat. Rafa'ah telah mengangkat. Kalau marfu'ah yang diangkat. Yang diangkat ataupun yang ditinggikan. Daripada rafa'ah tadi tinggi. Macam kita biasa sebut Ibu ayah, saya merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran. Kenapa disebut merafa'? Rafa' tu mengangkat lah. Sekarang ni cuba Ibu ayah tolong terjemahkan apa terjemah marfu'ah saja Ibu ayah. Apa terjemah marfu'ah dalam Quran terjemah Ibu ayah? Marfu'ah. Dengan ta marbutah tu. Apa terjemahannya? Nampak tak? Ditinggikan Ibu Maimunah. Ditinggikan. Jadi ditinggikan maksudnya diangkat lah. Diangkat tinggi. Sifat Quran ini ditinggikan. Jadi Al-Quran itu sendiri sifatnya ditinggikan. Dan mushaf ini, kalau kita pegang mushaf Quran, kejap ya, ada telefon. Sekejap Ibu ya, ada telefon sekejap. Hello? Ya? Yes. I'm sorry, but I'm teaching right now. Okay. Can you please call me after 45 minutes? Okay, bye. Okay. Sorry, Ibu ada telefon. Apa tadi saya kat ni? Okay, boy. Marfu'ah yang ditinggikan. Maksudnya bukan sahaja Al-Quran itu ditinggikan. Bahkan kalau kita ada mushaf pun kita letak tinggi. Letak tinggi. Kan? Letak tinggi daripada, kalau boleh, paras punggung kita. Kadang-kadang Ibu ayah minta maaf ya, kita letak Quran ni letak kat atas lantai. Kita Melayu tak nampak sangat lah. Tapi kalau orang Arab ni kadang-kadang dia letak atas lantai. Pasal apa? Dia kata itu adalah buku, bukan Quran. Itu buku je, mushaf dia kata. Tak, kita lain. Kita memuliakan. Ada je. Kadang kita tengok orang Arab, dia ambil Quran tu, dia sapu-sapu dekat kursi, dia nak buang habuk. Padahal mana boleh. Adabnya. Tapi Melayu, maaf, macam surah-surah Yasin tu letak atas lantai. Lepas habis baca Yasin, letak atas lantai. Jangan buat macam tu. Adablah sikit. Goyah ya. Itu kena jaga. Pasal apa? Al-Quran ini dia marfu'ah. Yang ditinggikan. Lagi mutahharah. Mutahharah apa huruf ini? Asalnya Ibu, mutahharah 3 huruf. Ta, ha, ra. Ta, ha simpul dengan ra.
Jadi kalau perkataan yang ada ta dan ha simpul dan juga huruf ra ni Ibu Ayah, biasanya bagi makna apa? Makna suci. Jadi Ibu Ayah kalau dalam fiqh ada bab bersuci dipanggil bab apa tu? Bab apa tu bab bersuci tu? Sebut dalam bahasa Arab apa dia bab bersuci tu? Biasa Ibu Ayah belajar. Disebut apa? Taharah. Bersuci maksudnya taharah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kat sini ada tahar dengan ra ni, ada makna suci lah. Jadi marfu'atin yang ditinggikan, mutahharatin lagi disucikan, yang ditinggikan lagi disucikan. Maknanya Al-Quran adalah kitab suci. Bukan kitab-kitab yang kita boleh sembarangan duduk atas dia. Ada juga yang saya dapat cerita, kakak saya beritahu, ada tempat-tempat yang Quran tu punya dia tak hormat Quran tu dia duduk kat atas kursi, Quran tu letak betul-betul kat punggung dia sebelah aja. Tak ada adab Ibu Ayah ya. Kita jagalah insya-Allah. Kita ni biarpun kita ni bukanlah hafiz Quran, kita ni bukan pandai bahasa Arab sangat pun, baca Quran pun tak faham-faham sangat. Kan? Kita tak berapa faham. Tapi bila kita jaga adab dengan Quran tu, mudah-mudahan kita dibangkitkan sebagai seorang pencipta Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan adab kita dengan Al-Quran menyebabkan akhirat nanti Quran akan jadi pembela pada kita. InsyaAllah dengan berkat asbab kita memelihara kesucian dan ketinggian Al-Quran itu. Marfu'atin mutahharah. Jadi ibu saya ulang balik. Marfu'atin tu daripada rafa'a. Tu saya kata rafa'a 3 huruf. Kalau fi'il madhinya 3 huruf, maka isim maf'ul atau wazan maf'ul juga. Maka rafa'a jadi marfu'. Maf'ul. Marfu'. Tapi kenapa ada ta marbutah? Kerana dia sifat kepada perkataan suhuf yang muannas tadi. Maka marfu'atin muannas kerana sifat pada suhuf tadi. Apa lagi sifatnya? Mutahharah. Mutahharah ni juga Ibu Ayah adalah isim maf'ul. Ada isim maf'ul juga. Jadi Ibu Ayah yang belajar dengan saya surah Al-Miftahi, cuba tengok dah selesai pelajaran 20. Betul tak pelajaran 20? Isim maf'ul. Betul tak Ibu Ayah pelajaran 20? Cuba tengok. Ulang kaji balik. Betul tak? Betul Ibu Ayah pelajaran 20 ya. Pelajaran 20 isim maf'ul. Isim maf'ul. Okey, betul Ibu Kulsum yang disucikan ya. Okey. Jadi Ibu Ayah saya nak confirmkan Ibu Ayah. Kalau bab taf'il, cuba tengok bab taf'il ni fa' sabdu kan. Fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, isim fa'ilnya mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun. Contohnya sabbaha yusabbihu tasbihan musabbihun. Orang yang bertasbih musabbihun. Okey. Kalau di sini mensucikan tahhara, has tu sabdu. Tahhara yutahhiru tathiran, isim fa'alnya mutahhirun. Betul kan Ibu? Betul? Mutahhirun. Siapa pernah belajar pasal air yang suci lagi mensucikan? Suci lagi mensucikan. Apa dia air suci? Bahasa Arab Ibu apa air suci? Air suci tahir. Kalau air itu mensucikan, dia suci dan dia mensucikan. Tahir wa mutahhirun. Tahir suci. Isim fa'il kepada tahara. Tahir suci. Mutahhirun isim fa'il kepada tahara dengan hasabdu. Menjadi kalau isim maf'ul mutahhar. Mim baris depan, ta baris atas, hasabdu. Mutahharun. Mutahharun yang disucikan. Tapi sekarang ni mutahharun jadi sifat kepada suhuf tadi. Suhuf tadi muannas kan, lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi kita tak kata suhufin mutahhar. Kita sebut suhufin mutahharah begitu. Jelas ya? Okey. Jadi mutahharah Ibu Ayah, ulang balik. Kalimah mutahharah isim fa'il ke isim maf'ul? Kalimah mutahharah isim fa'il ke isim maf'ul? Betul Ibu, isim maf'ul. Dia adalah isim maf'ul. Jelas ya? Kalau isim fa'il mutahhir. Ha sabdu tapi beri bawah ha tu. Mutahhir yang mensucikan.
Tapi kalau yang disucikan mutahhar. Mutahhar. Tapi di sini kenapa mutahharah? Kerana dia adalah sifat kepada suhuf yang muannas. Ibu ayah ulang balik. Kenapa suhuf muannas? Kenapa kalimah suhuf muannas? Siapa nak jawab? Kalau panjang boleh unmute dan jawab dengan lisan. Siapa nak try? Ada tak ibu nak try? Kenapa suhuf itu muannas? Siapa nak try? Boleh komen saya. Ada tak yang nak try? Kenapa suhuf itu muannas? Okey, Ibu Baharia boleh unmute Ibu Baharia? Daripada Gombak. Bismillah Ibu Baharia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab suhuf tu apa tu jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir selalunya muannas. Okey, jamak betul Ibu. Jamak taksir biasanya muannas. Terutama ni jamak taksir pada perkara benda yang berakal ke tak berakal ni suhuf tu? Berakal ke tak berakal? Tak berakal. Biasanya kalau jamak taksir kepada benda tak berakal dia dikira muzakkar ke muannas? Dikira muannas Ibu kan? Dikira muannas. Dikira. Terima kasih banyak mu'annas. Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya. Alhamdulillah bagus. Masya-Allah. Jadi Ibu ya, kalau jamak taksir kepada Ibu, terima kasih Ibu ya. Ibu boleh mute. Jadi Ibu jamak taksir kepada benda yang tidak berakal, maka biasa dia dikira muannas. Maka bila suhuf tu dah muannas, nak datangkan sifat pada dia kena muannas jugalah. Kan? Contoh saya kata, pelajar yang bersungguh-sungguh. Kalau pelajar lelaki apa dia pelajar lelaki? Contoh saya kata. Betul Ibu Marusa, masya-Allah. Okey. Ibu contoh pelajar lelaki, at-talib. Pelajar lelaki at-talibu ataupun tapak alif lam, talibun yang pelajar lelaki yang bersungguh-sungguh. Talibun mujtahidun. Tapi kalau saya nak kata perempuan, talibatun kan? Talibatun dengan ta marbutah. Seorang pelajar perempuan, talibatun. Saya nak datangkan sifat pada pelajar ini. Saya tak boleh kata talibatun mujtahidun. Mujtahidun bersungguh-sungguh. Talibatun mujtahidun salah. Dia kena sama juga. Talibatun mujtahidatun. Muannas juga. Okey. Jadi sekarang ni suhuf adalah jamak kepada suhaifah. Dan suhuf adalah jamak taksir. Dan jamak taksir biasanya dikira muannas. Apatah lagi memang asalnya suhaifah tu muannas. Maka bila didatangkan sifat suhaifah, lembaran-lembaran ni macam mana? Pertama, mukarramah. Datangkan sifat pun dengan ta marbutah. Mukarramah dengan ta marbutah. Datang sifat kedua, marfu'ah dengan ta marbutah juga. Datang sifat ketiga, mutahharah dengan sifat ketiga juga. Dengan muannas juga. Nampak tak Ibu? Okey, alhamdulillah. Jelas ya? Jadi Ibu tengok, kalau isim maf'ul, kalau bab taf'il, mufa'alah. Mufa'alah, mukarramah, mutahharah. Tapi kalau sulasi mujarrad atau wazan maf'ul. Maf'ul, marfu'. Maf'ulah, marfu'ah kalau dia muannas. Okey, boleh tak apa. Teruskan. Kita dah terjemah dua ayat. Fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahharah, dah dua dah. Terus bi'aidi safarah. Bi'aidi, di. Bi'aidi, bi itu terjemahnya di. Yang berada di ID, tangan-tangan. Di sini boleh ID boleh terjemah tangan lah. Pasal apa? Malaikat bukannya Allah Ta'ala. Malaikat tak mustahil ada tangan. Allah Ta'ala mustahil ada tangan. Allah Ta'ala mustahil. Tak sama Allah Ta'ala macam makhluk. Tapi kalau malaikat dia makhluk Allah Ta'ala. Tak mustahil ada tangan, ada kaki. Jadi Allah kata BID, di tangan-tangan siapa? Safarah. Safarah. Buaya Safarah ni kita panggil para malaikat. Nama pada malaikat ada nama Safarah. Pada malaikat golongan tu dipanggil golongan Safarah. Golongan malaikat namanya Safarah. Okey. Nanti kita tengok apa makna Safarah. Sekarang ni buaya kalimah Safarah tu kita ni dulu. Sekejap ya. Okey buaya. Pada malaikat Safarah, kita boleh kata Safarah ni malaikat yang mencatat pun boleh juga, mencatat amal, ya. Mencatat amalan pun boleh juga. Nanti sekarang kita tengok insya-Allah.
Kiramin bararah. Apa pula sifat malaikat ni? Pertama, BID berada di tangan-tangan para malaikat yang namanya malaikat safarah. Golongan malaikat, satu kumpulan malaikat namanya safarah. Okey? Kumpulan malaikat namanya safarah. Apa sifat malaikat ini? Sifatnya kiramin. Ada dua sifat pada malaikat dan safarah ni, dua sifat. Pertama, kiram. Mulia semua. Malaikat safarah ni, nama malaikat dah memang mulia dah. Tapi di sini dikhususkan nama malaikat itu safarah. Golongan malaikat yang bernama safarah. Dan sifatnya pertama, kiram. Kiram ini boyah jamak ya. Kiram ni jamak. Kalau singular, karim. Singular, karim. Jamaknya kiram. Kita panggil para sahabat kiram. Para sahabat yang mulia. Para sahabat, para itu dah ramai dah. Para sahabat kiram. Ya, yang mulia-mulia semua. Kiram, itu jamak. Itu jamak ni boyah ya. Apa sifatnya? Kiram, sifat malaikat safarah ni pertama dia kiram. Yang kedua sifatnya bararah. Bararah tu ada asalnya bara dengan ra. Tamar betul tu tambah. Okey, bararah ni apa? Bararah ni asalnya barara, maknanya baik. Maknanya yang baik-baik, yang mulia-mulia. Yang baik-baiklah kita kata. Ibu ayah, anda tanya ibu ayah ya. Apa dia terjemah kiram? Apa dia terjemah kiram tadi dekat Quran terjemah ibu ayah? Kiram, yang mulia kan, betul? Kiram, baru tengok terjemah kiram bararah. Apa terjemah kiram ibu ayah? Kiram yang mulia, betul? Betul ya, kiram yang mulia daripada kaf ra mim kan. Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, Al-Karim maksudnya mulia. Ada huruf kaf ra mim ada makna mulia. Jadi kalau kiram, saya kata tadi kiram adalah jamak. Maka pada malaikat safarah ni sifat mereka adalah kiram. Mulia-mulia semua, yang mulia. Bararah lagi baik, lagi taat. Baik ni taat lah. Taat ni baiklah. Jadi bararah bertakwa, yang taat kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Apa terjemah bararah pula ibu ayah? Apa terjemah bararah? Berbakti, betul, berbakti. Boleh? Berbakti, yang taat. Okey. Ibu ayah pernah tak dengar istilah dalam bahasa Arab? Melayu kata berbuat baik pada mak bapak. Apa dalam bahasa Arab? Mak bapak tu al-walidain. Tapi kalau berbuat baik apa dalam bahasa Arab? Bahasa Melayu kata berbuat baik pada mak bapak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tempat kosong, belakang tu al-walidain. Apa tempat kosong tu? Siapa nak jawab? Boleh tulis dalam Rumi tak apa. Betul Ibu Baharia. Betul, baiklah Ibu Baharia. Birru. Betul Ibu Baharia. Birrul walidain. Barosat tu ya. Birru. Biasa dengar Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal alal apa ibu? Alal birri wat taqwa. Betul. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-bir maksudnya kebajikan ataupun kebaktian, perkara baik, perkara kebajikan, perkara yang ada kebaktian kat situ. Ya. Jadi kalau al-bararah, kalau kalimah bararah di sini lagi berbakti. Kiramin bararah. Kiram maksudnya pada malaikat yang mulia, bararah lagi taat, lagi berbakti kepada Allah. Nampak tak ibu ayah? Sekarang ni ibu ayah nampak. Penting tak kita tahu asal huruf setiap kalimah? Penting ke tidak ibu ayah? Ke sekadar tahu bararah terus tahu bararah maksudnya yang baik? Penting ibu ayah tahu asal huruf. Penting ibu ayah tahu asal huruf setiap kalimah dalam bahasa Arab. Kena tahu. Jangan buat ibu rasa alah ustaz dah ajar dah kiram tu yang mulia jamak, cukup tahu. Tak, kalau ibu betul-betul nak belajar bahasa Arab, kena tahu asal perkataan, asal huruf. Biasanya kalau kiram, apa huruf asal? Kaf ra mim. Bararah apa huruf asal? Ba ra. Jadi bila di situ ibu akan tahu cara nak tengok kamus nanti. Cara nak tengok kamus. Jadi tengok kamus, kalau bararah kena cari bara sabdu lah baru jumpa. Cari barara susah nak jumpa. Cari ba dengan ra sabdu. Jumpalah. Macam tu ibu. Boleh ya? Okey. Itu baru terjemah ibu ya.
Baru terjemah, belum masuk tafsir lagi tu. Baru terjemah, ulang balik terjemah. Fi suhufin mukarramah, berada dalam lembaran-lembaran yang mukarramah, yang dimuliakan. Apa lagi sifat lembaran-lembaran tadi? Marfu'ah, yang ditinggikan. Mutahharah, lagi disucikan. Di manakah beradanya lembaran itu? B, pada aidi, tulisan ataupun tangan. Safarah, para malaikat safarah. Apa sifat para malaikat safarah ni? Kiramin bararah. Kiramin sifatnya mulia, bararah lagi buat kebajikan. Itu terjemah baru, belum tafsiran. Masuk pada tafsiran insya-Allah. Baru kita masuk tafsiran dia. Ai innaha tadhkiratun musbitatun mudi'atun kainatun fi suhufin mukarramatin 'indallahi. Kan ayat sebelumnya Allah kata, kalla innaha tazkirah, kan? Innaha tazkirah. Maksudnya Al-Quran itu adalah peringatan. Apa sifat Al-Quran itu? Sifat dia peringatan yang teguh, peringatan yang tegas, yang mantap dalam lembaran-lembaran yang disucikan di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala. Lima fiha minal ilmi wal hikmah. Pasal apa? Kerana dalam Al-Quran ada ilmu dan hikmah, ilmu dan kebijaksanaan, ilmu dan hikmah. Walinuzuliha minal lawhil mahfuz. Dan kerana Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz. Rafi'atil qadri 'inda Allah. Al-Quran ini sifatnya ditinggikan di sisi Allah Ta'ala. Al-Quran ini sifatnya ditinggikan di sisi Allah. Munazzahatun la yamussuha illal mutahharun. Al-Quran ini sifatnya suci. Tak boleh siapa pun pegang Al-Quran kecuali dalam keadaan dia suci. La yamassuha, tak boleh sentuh Quran melainkan dalam keadaan suci. Boleh boyah ya. Jangan sebarangan Quran ni, mushaf Quran jangan sebarangan. Ya. Kalau tak ada sebab jangan pegang saja-saja. Nak pula kalau kita tak ada wuduk, dalam keadaan tidak bersuci, saja-saja nak pegang bawah Quran sebenarnya tak boleh ya. Walaupun ada pendapat kata boleh dalam beg sekolah contohnya, itu lain. Tapi kalau sengaja nak pegang Quran, wuduk pun tak ada, Quran tu masuk ibu ya. Quran solid, maksudnya tulisan Al-Quran lebih banyak daripada tafsir. Tapi kalau ibu pegang tafsir, memang Quran tu 30 juzuk. Tapi ini Quran tafsir. Maksudnya tulisan tafsir yang bukan Quran lebih banyak daripada tulisan Quran. Itu tak apa kalau tak ada wuduk ataupun ibu-ibu dalam keadaan haid. Ibu-ibu dalam keadaan haid boleh pegang Quran, terjemahan ataupun tafsir. Dengan syarat dia punya tulisan kalimah Al-Quran itu kurang daripada kalimah yang ditulis untuk tafsir. Jelas ibu ayah ya. Tapi kalau ibu saja-saja tak ada wuduk nak pegang Al-Quran, tak boleh. Kerana la yamussuhu illal mutahharun. Tidak boleh pegang Quran melainkan orang-orang yang suci sahaja. Boleh ibu ayah insya-Allah. Dan apa lagi sifat Quran? Musalatun anisyayatini wal kufar. Dipelihara daripada syaitan dan orang-orang kafir. La yanaluna. Syaitan tak boleh pegang Quran. Orang kafir tak boleh nak pegang Quran. Pasal tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana dia belum Islam, nak pegang Quran, adik dia Fatimah tak bagi. Kamu kena bersihkan diri dulu, baru boleh pegang Quran. Wa munazzahatun 'anil nuqsi wad dhalalat. Al-Quran itu suci daripada kekurangan dan juga kesesatan. Quran tak ada kurang, Quran tak ada sesat. Dan dibawa oleh apa, siapa ibu? Ditanggung oleh siapa Quran? Mahmulatun bi aidi malaikati safarah. Ya. Di mahmulah ni ditanggung pada tangan-tangan para malaikat safarah. Wasaita yasfiruna bil wahyi bainallahi wa rasulihi. Yang menjadi pertengahan yang mana mereka ini berkeliaran, bukan berkeliaran ni banyak kasus sangat. Mereka ni berjalan-jalan. Mereka ni sentiasa round, pusing aja. Ataupun mereka ni membawa yasfurun, membawa bil wahyi, membawa wahyu bainallahi wa rasulihi, antara Allah dan Rasul, maka diorang jadi wasaid, para malaikat menjadi orang tengah.
Antara Allah Ta'ala dan Rasul ada malaikat tengah-tengah ni, malaikat safarah yang ditugaskan untuk membawa wahyu. Jelas si boyah ya. Dengan tujuan apa? Ditablighiha linnas, untuk menyampaikan kepada manusia. Minas sifarah maksudnya as-sa'yu bainal qaum. Sifarah ni maksudnya apa? Bersegera di antara satu kaum. Dia jenis orang yang yang mengatalah dia membawa benda. Wahum kiramun ala rabbihim, dan mereka semua ni adalah mulia di sisi Allah Ta'ala. Kiramin anil ma'asi, suci daripada maksiat. Atqiya muti'una li rabbihim, bahkan mereka bertakwa pada Allah dan sangat taat pada Allah. Sadiquna fi imanihim, para malaikat safarah ini, mereka ini betul dalam iman mereka. Ai inna Allah Ta'ala wasafal malaikata bi sifatin salas. Dalam ayat tadi Allah sifatkan malaikat dengan 3 sifat. Ingat ni ibu ya. Dalam ayat tadi Allah telah mensifatkan malaikat dengan 3 sifat. Pertama, kaunuhum sufara yang ziluna bil wahyi bainallahi wa bainar rasuli. Mereka ini bersegera. Pertama, keadaan mereka tu sebagai sufara, maksudnya safarah ni, mereka bersegera membawa wahyu daripada Allah bawa kepada para nabi, pada rasul. Malaikat ni panggil malaikat safarah. Ketuanya malaikat Jibril lah, alaihissalam. Jibril ketua pada malaikat. Jibril ketua pada para malaikat. Dan malaikat ni ada banyak golongan malaikat. Kalau malaikat golongannya yang bawa wahyu ni, khas bawa wahyu ni, malaikat tu adalah dipanggil golongan malaikat safarah. Apa maksud safarah? Safarah ni bersegera di antara kaum dengan kaum. Itu safarah dipanggil. Okay. As-sa'yu bainal qaum. Jadi apa sifat para malaikat tadi? Pertama, mereka bersegera membawa wahyu daripada Allah Ta'ala pergi kepada Rasul. Apa sifat dia yang kedua? Kiram ala rabbihim. Mereka semua ni mulia di sisi Allah. Para malaikat semuanya mulia. Tak ada malaikat yang buat maksiat pada Allah. Mereka semuanya mulia dan taat pada Allah. Dan yang ketiga, apa sifat malaikat? Muti'una lillah. Mereka semua taat pada Allah. Ulama ibu ayah, ada 3 sifat para malaikat safarah tadi. Pertama apa? Pertama ibu ayah? Apa sifat pertama pada malaikat safarah tadi? Mereka ulang alik bawa wahyu daripada Allah Ta'ala kepada para Rasul. Apa sifat mereka kedua? Mulia di sisi Allah. Apa sifat mereka yang ketiga? Taat segala perintah Allah. Taat pada Allah. Itu 3 sifat. Jadi kalau keluar peksa nanti, dalam peksa akhir tahun kita nanti, berikan 3 sifat para malaikat safarah. Itulah jawapan dia. 1 jawapan, 2 markah. Boleh ke macam tu ibu? Nak ke buat peksa? Janganlah. Saya tak larang nak landa nanti. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah. Dalam ayat lain Allah sifatkan pada malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal ibadun mukramun. Bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Apa lagi firman Allah Ta'ala? Ayat lain. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat para malaikat adalah la ya'sunallah, tak pernah maksiat pada Allah, tak pernah ingkar pada Allah, ma amarahum, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan. Para malaikat sifatnya tak pernah melawan Allah Ta'ala, apa saja Allah perintahkan semua mereka ikut. Wa yaf'aluna, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan pada mereka. Itu sifat malaikat ni ibu ya. Ulama ibu ada berapa tadi sifat malaikat saya kata tadi? Dalam tafsir bagi tahu. Ada berapa sifat malaikat safarah? 3. Okey, 3 tu ibu dah sedia lah maksudnya ya, insya-Allah. Sambung lagi tafsiran dia. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Tabari ya, pengarang kitab tafsir At-Tabari, was-sahih anna safarata al-malaikah. Pendapat yang sahih adalah as-safarah tadi adalah golongan para malaikat. As-safarah tadi ya, bi aidi safarah, safarah ini adalah para malaikat. Was-safarah yakni bainallahi ta'ala wa baina khalqihi. Dan mereka para malaikat ini di antara Allah Ta'ala dan di antara para makhluk Allah. Dia perantara, tengah-tengah. Perantara, menjadi perantara, orang tengah antara Allah Ta'ala dan juga para makhluknya.
Wa minhu yuqal as-safir alladhi yas'a bainan nas fi sulhi wal khair. Jadi buaya, kalau satu orang tu dia dalam kelompok manusia, dia pergi mana-mana asyik buat datangkan kebaikan dan sebagainya, itu dia panggil safir. Ibu nampak tak, ada tak dekat Malaysia sekarang ni, dia pergi mana-mana dia asyik buat baik aja. Mana-mana dia pergi pun dia curahkan kebaikan, tak kira siapa pun. Sentiasa buat baik pada orang. Siapa ada tak contoh seorang kat Malaysia ni yang ibu nampak? Ada ke? Cuba sebut nama. Semua video semua. Pasal apa kita nampak? Ni contoh dipanggil safir dalam bahasa Arab. Sinfayara, safir, orang yang sentiasa membawa kebaikan, kebaikan dan kemaslahatan di kalangan manusia. Itu dipanggil safir. Okey. Akhrajal jama'atu Ahmad wa ashabul kutubis sittah. Telah mengeluarkan oleh tadi macam saya kata tadi, Ibu Asimah, malaikat Jibril dia adalah ketua pada para malaikat. Jibril juga adalah tugas utamanya menyampaikan wahyu. Safarah ni kita kata satu golongan malaikat, mungkin di bawah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril ketua dia. Bawahnya ada banyak malaikat. Antara malaikat dipanggil malaikat Safarah. Safarah ni yang membawa menjadi orang tengah untuk menyampaikan wahyu. Boleh Ibu Asimah ya? Itu dipanggil malaikat Safarah. Daripada Sifarah. Sifarah ni maksudnya dia berada di antara manusia dan dia sebarkan kebaikan begitu. Ini Ibu ya. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safarati al-kirami al-bararah. Ni dia. Nabi bagi tahu barang siapa yang baca Quran dan dia mahir baca Quran. Baca Quran dan dia mahir. Tajwid dia mahir, masya-Allah tabarakallah. Maka orang baca Quran dalam keadaan dia mahir, dia bersama para malaikat safarah. Yang mana sifat malaikat safarah ini sifatnya al-kiram, yang mulia, lagi al-bararah, lagi taat. Siapa baca Quran dan dia mahir, dia bersama pada malaikat ni insya-Allah. Tapi wallazi yaqra'uhu, siapa yang baca Quran wa alaihi syaqqun, tapi dia baca payah nak baca, dia baru belajar Quran, tak pandai lagi baca Quran, baca pun tersangkut-sangkut, ya. Wailul litulli baca apa? Wailul likul jadi wailul litul. Contoh kan ada. Ustaz saya kata masa dia kecil-kecil kawan dia macam tu. Wailul litul. Orang wailul likul. Payah nak baca ni, asyik lidah ni tersasul aja. Kan? Jadi tapi dia usaha sungguh-sungguh. Wa huwa alaihi syaqqun, tapi dia payah nak baca. Lahu ajran, Allah kata, Nabi kata lahu ajran, dapat 2 pahala, dapat 2 ganjaran. Siapa pertama tadi? Yang pertama tadi dia baca Quran dan dia mahir. Maka orang yang mahir baca Quran, dia bersama dengan para malaikat yang sifatnya, pada malaikat safarah yang sifatnya al-kiram, baik, mulia, lagi al-bararah, yang baik, lagi taat. Tapi kalau orang baca Quran, dia baca tu tersangkut-sangkut. Dalam hadis lain wa yatata'ta. Allah Nabi kata wa yatata'ta. Cuba tengok wa yatata'ta. Sebut pun bahasa pun yatata'ta. Maksud baca tu macam tersekat-sekat. Nabi kata 2 pahala dia dapat, 2 ganjaran. Ganjaran apa? Ganjaran dia belajar dan ganjaran dia sabar atas kelemahan dia, sabar belajar, kena marah belajar, sabar je. Tapi yang risau kalau belajar dengan saya Quran, insya-Allah tak kena marah. Kalau dah dewasa lah, taklah kena marah. Saya minta ulang je lah. Tapi kalau budak-budak, bukan kena marah, tegas sikit lah, rotan, tak itu rotan. Rotan kat lantai lah, biar takut sikit. Tapi kalau macam tu boy, dia nak belajar juga kan, 2 pahala Nabi kata Allah bagi pada dia. Boleh boy insya-Allah ya. Okey. Ada masa lagi 5 minit. Okey. Lagi minit kita sambung kemudian. Ada soalan tak Ibu Ayah? 5 minit ni ada soalan tak? Soalan Ibu Ayah, saya bagi Ibu Ayah peluang tanya. Apa-apa istilah bahasa Arab, kalau saya nak teruskan pasal kalau teruskan macam tak syok, pasal dia kena baca beberapa ayat selepasnya, dia berkaitan. Jadi saya stop sini, ada masa lagi dalam 5 minit. Cuba Ibu Ayah tanya apa-apa kalimah bahasa Arab yang Ibu Ayah nak tahu maknanya. Istilah-istilah
ajar guna kamus Arab. Okey, nak ajar guna kamus Arab. Kamus Arab ni, Haji Nasir dan Ibu Buaya semua, bagus ya soalan ya. Ada kebanyakan kamus, ni bukan semua. Ibu ayah dengar ya. Kebanyakan kamus, kita kena tahu apa 3 huruf asal satu-satu kalimah. Itu kebanyakan kamus macam tu. Dan itu cara yang paling betul untuk kita tengok kamus. Kena tahu apa 3 huruf asal dan tengok huruf pertama sekali. Bagi saya satu kalimah Ibu ayah, saya terangkan caranya. Cuba Ibu ayah bagi saya satu kalimah. Apa-apa kalimah? Dalam Quran ke apa-apa kalimah? Tak tunjukkan cara dia. Cara bagi saya satu kalimah. Tukar. Apa ni? Mutan minah tu apa Haji? Mutan minah. Kiram tu senang Ibu Marusah. Kiram tu kaf romim jadi kafnya senang. Mutmainnah. Okey. Ibu Marusah bagi 3 huruf, kaf romim tu senang aja cari kaf saja. Ni mutmainnah ni. Saya tulis mutmainnah macam mana? Mim ta mutmainnah. Macam tu. Ni. Mutmainnah. Okey. Mutmainnah. Mutmainnah ni Ibu ayah. Apa asal perkataan dia? Daripada perkataan tomak ninah. Tomak ninah. Itma'anna. Itma'anna. Okey. Tomak mutmainnah ni apa ni? Mutmainnah ni maksudnya apa? Orang yang tenang, jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah kan? Datang daripada perkataan itmi'nan. Okey? Kalau tengok kamus macam mana? Sekejap, saya confirmkan balik. Mutmainnah, okay, kita cari ta, mim, hamzah. Jasa cirinya ya. Baguslah soalan Haji, bagus. Tomak ni nak. Okay. Ta, mim. Caranya secari je. Okey. Saya confirmkan balik. Okey. Huruf asalnya adalah ta, mim, nun. Huruf asalnya adalah ta, mim, nun. Itu huruf asalnya. Ta, mim, nun. Okey. Apa maksud ta? Tapi kalau bagus soalan Haji Ibu Ahir dengar ya. Mutmainnah ni asalnya adalah huruf ta, mim, nun. Tapi kalau kita tengok kamus, dalam kamus tak ada ta, mim, nun untuk bab fa'ala. Untuk 3 huruf tak ada. Dia tak ada ta mana, tak ada. Tak ada ta mina. Ta muna pun tak ada. Tapi yang ada adalah ta mana. Dengan mim sabdu. Ta mana. Macam tu. Dia mula dengan mim sabdu. Ta mana. Maknanya dia tak ada ta mana, tak ada. Ta mana, ta muna, ta mina tak ada. Dia terus dengan sabdu. Ta mana. Apa dia ta mana? Ta mana ni memasukkan bius sampai orang tu jadi tenang. Apa nama bius tu Ibu kalau tenang tu? Masuk bius. Orang doktor memasukkan bius pada pesakit sampai dia jadi tenang. Itu dipanggil ta mana dalam bahasa Arab. Okey. Jadi kalau mutmainnah Haji Nasir, nak tengok macam mana mutmainnah, cari ta, mim, nun. Yang mana ta, mim, nun kalau cari dalam kamus, dia memberi maksud ta mana, memasukkan sesuatu dalam diri yang menenangkan. Ubat penenang lah macam tu. Tapi kalau itma'anna, dia jadi macam mana maksudnya? Itma'anna, diam, stay, tak bergerak. Itu dipanggil mutmainnah. Mutmainnah. Maka Ibu ayah, mutmainnah ini fi'il madhinya itma'anna. Fi'il madhinya itma'anna. Itu fi'il madhinya itma'anna. Mudhari'nya yatma'innu. Masdarnya itmi'nan. Itmi'nanan. Isim fa'ilnya mutmainnun. Jadi kenapa Haji tanya ni? Kerana Ibu ayat dalam Quran ada ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Apa dia an-nafs? Jiwa al-mutmainnah. Bila kita tahu asalnya daripada ta, mim, nun, kita cari dalam kamus. Rupanya dalam kamus ta, mim, nun tak ada bab fa'ala. Dia paling
Asas ada tammana dengan sabdu pada mim. Maka tammana memberi maksud memberikan ubat penenang. Bila tenang jadi apa ibu? Jadi tenanglah. Diam itu kan. Jadi perbuatan tenang itu dipanggil itma'anna. Ya tumainnu masdarnya itminanan, isim fa'ilnya mutmainnun. Kerana kalimah an-nafs dalam surah itu, an-nafs surah Al-Fajr. An-nafs adalah muannas. Kalimah an-nafs adalah muannas, maka datang sifat jiwa yang tenang, yang tu sifat jiwa yang tenang. Maka an-nafs itu muannas, maka kalimah tenang pun asalnya mutmainnun. Mutmainnun. Tapi kenapa dibaca mutmainnah dengan ta marbutah? Kerana kalimah an-nafs itu adalah muannas. Jelas? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Ada yang kan sifat. Maka sifat tu kena ikut sama. An-nafs itu muannas, maka al-mutmainnah pun ikut muannas. Tuan Haji Nasir dan Ibu Ibu jelas tak kalimah tadi? Last ni. Last ni. Jelas ya Haji Nasir? Ibu jelas tak kalimah mutmainnah tadi? Alhamdulillah jelas semua, masya-Allah tabarakallah. Boleh kalau akan datang, kalau ada dah habis perbahasan tu dan ada masa lagi sikit, saya buat soalan macam ni lah, macam dulu kita buat, insya-Allah supaya jelas apa-apa sebarang kalimah. Yang saya tahu saya jawab, kalau tak tahu saya kata wallahu a'lam. Macam tu saya kata, 3 huruf dasar tu nak kenal macam mana, kita kena rajin tengok, kita kena selalu tengok kalimah, kita kena tengok apa ni, kita kena banyak membaca lagi. Senang jawapannya, kena banyak membaca bahasa Arab. Banyak baca bahasa Arab, di situ kita tahu. Dia tak boleh tahu macam tu saja, dia kena banyak membaca bahasa Arab. Dan kita catat dekat oh ini makna sekian-sekian, ini makna sekian-sekian. Dekat situ tuan akan nampak, oh kenapa maknanya dekat-dekat ya? Kalau huruf macam ni maknanya macam dekat-dekat aja. Maksudnya cuba tengok apa huruf asalnya. Contoh, wadrib lahum masalan. Satu lagi daraballahu masalan. Satu wadrib, satu lagi daraba. Cuba tengok terjemah apa dua wadrib dan buatlah perumpamaan. Kalau daraballahu masalan dan Allah telah membuat perumpamaan. Oh, rupanya kalau daraba ni ada makna perumpamaan. Tiba-tiba tengok tempat lain, idrib bi'asakal hajar, idrib pukul. Pukul pula terjemahnya, bukan perumpamaan. Nampak? Daripada daraba tu ada banyak makna. Jadi kita tengok huruf dot, ra dan ba ni, oh rupanya ada banyak macam makna. Masa kita tengok kamus. Oh, tengok kamus ada banyak maksud daraba ni rupanya. Macam tu ya jelas insya-Allah ya. Jadi kalau nak tahu macam mana 3 huruf dasar tu, kena banyak membaca insya-Allah. InsyaAllah. Ibu boleh setakat ni insyaAllah ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ibu, afwan sama-sama. Wa iyyak. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yasmin.